Allah telah mengangkat darjat Nabi, Allah telah mengangkat nama Nabi, meringankan bebanan yang ditanggung dengan melihat kejayaan. Dan bahkan bahkan tuan-tuan, Nabi tahu apa yang berlaku walaupun baginda dah wafat. Baginda tahu apa yang berlaku walaupun baginda dah wafat. Sebab itulah tuan-tuan, Allah Ta'ala muliakan yang kedua dengan muliakan nama baginda. Walaupun macam-macam orang nak buat, macam-macam fitnah orang nak buat. Daripada dulu sampai hari ini orang tuduh Nabi macam-macam, termasuk Nabi ni Casanova, seorang lelaki perempuan. Tapi tuduhan-tuduhan itu hanya bergelegar di sekitar kita buat beberapa ketika sahaja. Maknanya bertahan sebulan 2 bulan, benda tu hilang. Mana tuduhan terhadap Nabi itu hilang. Mana usaha nak memburukkan nama Nabi Muhammad itu hilang. Tak berjaya. Walaupun tulis buku tak laku. Buat filem, akhirnya orang Kristian ataupun kita kata orang bukan Islam sendiri marah dengan filem yang memburukkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Kerana mereka tahu pribadi ini, maka kenal pribadi ini. Sebab itulah tuan-tuan, bagi kita yang mengaku umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, amat malang kalau kita tidak berbangga dengan baginda. Amat malang kalau kita tidak berbangga dengan baginda. Sebab kita dari umat baginda, patut kita berbangga menjadi umat baginda sallallahu alaihi wasallam dan berbangga menjadi pengikut dan berusaha untuk meneruskan apa yang ditinggalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam walaupun kita berhadapan dengan macam-macam. Sebab apa? Sebab Nabi lalui, kita lalui, mana kita berada di atas jalan yang betul. Kita berada di atas jalan yang betul. Sebab itulah tuan-tuan, kita melihat orang yang mengkaji kehidupan Nabi, kalau asalnya bukan Islam, kebanyakan mereka bertemu dengan hidayah Allah. Kadang-kadang mereka tertarik dengan benda-benda kecil ya. Sebagai contoh, seorang Arab Badawi tertarik dengan Islam, kesnya apabila mendengar cerita adab waktu berak. Nabi mengajar adab waktu berak, adab waktu kita ke tandas. Benda kecil je menyebabkan seorang Arab Badawi masuk Islam. Seorang doktor pakar, lepas tu kita kata dia masuk Islam berdasarkan tahap pemikirannya kan. Takkan seorang doktor pakar nak masuk Islam cerita bab berak. Padahal Arab Badawi, seorang doktor pakar neuro, pakar saraf, masuk Islam kerana melihat saraf manusia yang ada dalam otak, saraf yang ada dalam otak manusia yang boleh menerima darah ketika waktu-waktu tertentu. Akhirnya dia bertemu dengan hidayah. Seorang pakar dalam bidang anatomi masuk Islam kerana apa? Mengkaji tentang kejadian manusia. Sebab itu kalau kita tengok kajian-kajian tentang Islam, sebenarnya inilah kita kata kepuasan dalam gerak kerja dakwah. Dan inilah yang Allah Ta'ala kurniakan kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan akhirnya ia merupakan satu perkara yang meringankan bebanan. Kenapa? Seronok makin hari makin tengok orang makin bertambah. Apabila berlaku pula hijrah, lagilah seronok sebab daripada tak ada negara, ada negara. Daripada orang caci, orang pandang mulia. Daripada akhirnya sebelum wafat, baginda melihat, baginda dapat tengok kembali bumi tempat kelahiran Islam, dapat balik pada Islam. Sebelum baginda wafat, baginda dapat melihat kembali bumi tempat kelahiran Islam yang Al-Makkah, yang mana baginda dihalau keluar daripada bumi itu, akhirnya dapat kembali kepada Islam sebelum baginda wafat. Ini sebenarnya adalah kepuasan dalam perjuangan. Tuan-tuan, bukan anak kepuasan itu boleh jadi benda-benda. Tidak. Sebab tu Tok Jadi bila bertanya kepuasan daripada dia ialah melihat Islam. Memegang jawatan itu bukan kepuasan. Saya pun menganggap perkara sama. Memegang jawatan itu satu bebanan. Bagi saya, memegang jawatan itu satu bebanan. Tetapi melihat kemenangan Islam itu satu kepuasan. Maknanya orang terima Islam hasil gerak kerja dakwah yang kita buat. Hasil gerak kerja dakwah yang kita buat. Itu yang kita kata nikmat.
yang Allah Ta'ala kurniakan. Dan itulah yang telah Allah Ta'ala kurniakan kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Karena sesungguhnya selepas kesukaran itu ada kemudahan. Allah Ta'ala ulang 2 kali. Sesungguhnya selepas kesukaran itu ada kemudahan. Kesukaran dan kesusahan tidak sunyi dari kemenangan dan kemudahan. Yang sepatu kesusahan dan kemudahan yang boleh? Okey, ejaan dia salah. Ya, saya perbetulkan dia. Kesukaran dan kesusahan tidak sunyi dari kesenangan dan kemudahan yang menemuimu di mana-mana saja. Ada tertinggal hamzah, kan? Menemuimu di mana-mana sahaja. Apabila bebanan dakwah menjadi sebegitu berat, kami lapangkan dadamu dan bebanan yang berat menjadi ringan. Kesenangan itu sentiasa menemanimu, sentiasa menemani kesusahan untuk meringankan tekanan dan keberatannya. Ayat ini diulang-ulang dan ini menunjukkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam benar-benar berada dalam kesulitan dan kesukaran yang memerlukan peringatan yang seperti itu. Tuan-tuan, ini janji Allah. Setiap ujian di sana ada kesenangan. Sebab itulah atas nama seorang Islam, atas nama seorang pendakwah, atas nama seorang pejuang, dia tak boleh give up. Dia tak boleh fed up. Dia tak boleh putus asa. Dia tak boleh rasa lemah. Sebab dalam setiap ujian, kesusahan, ada lagu aku rasa saya kumpulan apa nama? Kumpulan Rabbaniyah dulu yang menyanyi. Setiap ujian, kesusahan, ujian, kesukaran ini Allah Ta'ala akan beri akhirnya kemudahan dan kemenangan. Dan inilah malam ini saya nak sebut. Dan inilah yang dibicarakan oleh Dr. Yusuf Qaradawi dalam buku yang ada di tangan saya ini. Tuan-tuan, buku Dr. Yusuf Qaradawi yang berada di tangan saya, buku yang wajib dibaca oleh segenap lapisan masyarakat, membicarakan tentang kesusahan dalam perjuangan dan juga halangan-halangannya yang akhirnya menikmati kemenangan. Tuan-tuan, dengan tengah saya ni buku Dr. Yusuf Qaradawi yang bertajuk Kebangkitan Rakyat. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan baca buku ni, saya dah 2 kali khatam buku ni, sebiji realitinya seperti berlaku di tanah air kita. Dr. Yusuf Qaradawi jawab semua satu persatu persoalan soalan. Saya akan bangkitkan nanti. Jadi apa yang disebut kepada Nabi, satu motivasi yang Allah Ta'ala beri pada Nabi. Mana setiap susah bukan dekat pada Nabi, pada kita semua. Benda susah lalui, macam saya sebut tadi, Nabi lalu susah, akhirnya Islam menang. Tok guru kita lalu dulu susah, susah sangat nak cerita bab Islam. Orang kata macam-macam. Bila Tok Guna Alis nak jadi menteri besar, dia kata bolehkah orang pakai plekat jadi menteri besar? Dia tak tahu telanjang pun boleh jadi menteri. Yang nak mentah bukan kain. Orang petikan. Tapi itulah yang katakan nikmat. Tuan-tuan, kalau nak cerita apa yang Tok Guru lalui di Kelantan, 20 tahun di Kelantan, nak dapat yang ada sekarang, apa yang Tok Guru tak lalui?
dapat merintah Kelantan, orang kata 6 bulan dia. Sebab tak 6 bulan, macam mana dia tinggal kantung kosong. Perbendaharaan negeri tak ada duit. Sebab tu dia berani bagi tahu kata 6 bulan. Sebab tahu tak mampu nak bayar gaji. Lepas tu jawabnya semua kerajaan tutup jabat. Tuan-tuan, alhamdulillah. Lepas itu tak selesai tu, guna pula kuasa yang ada, menggunakan apa nama program takbir kerajaan untuk sabotaj kerajaan. Tak cukup dengan yang tu, menggunakan, cuba mempengaruhi kuasa diraja untuk nak runtuhkan, kita kata nak runtuhkan Islam yang baru dibina. Akhirnya hari ini tuan-tuan, apa itu keberadaan? Alhamdulillah, kesenangan. Tak senang macam mana? Hampir semua kegiatan kerajaan memberi wala kepada Tuhan. Setelah berapa puluh tahun berhadapan dengan nak macam-macam, pegawai yang nak sabotaj, sesat kerajaan negeri yang nak sabotaj, pegawai kewangan negeri yang nak sabotaj. Akhirnya hari ini semua berwala. Dan kemuncaknya pada dia, Allah Ta'ala kurniakan Sultan yang soleh. Ini kemuncak dia juga. Senang. Tok Guru kalau kita tanya lah ni, lega banyak. Kurniakan Sultan yang soleh. Tuanku yang kita kata faham Islam. Dia senang ya. Sebagaimana kata para ulama, agama rakyat terletak kepada agama raja. Bila raja faham Islam, insya-Allah rakyatnya akan faham Islam. Kalau raja boleh bawa kereta Mercedes seorang-seorang waktu subuh, pergi sembahyang subuh seorang-seorang, takkan rakyat tak boleh bangun sembahyang subuh? Kalau tuanku boleh buka istana dia, mai sama-sama berqiyamul lail dengan aku, takkan rakyat tak boleh pergi? Tuan-tuan, inilah yang saya bagi contoh yang tuan-tuan boleh nampak. Susah. Berapa lama susah? Tekanan demi tekanan, sabotaj demi sabotaj, macam-macam. Supaya kemuncak nak guna kuasa diraja untuk sabotaj. Apa yang untuk berbuat? Alhamdulillah, ini janji Allah. Allah Ta'ala beri kesenangan. Hari ini Tok Guru tak perlu cakap banyak, sebab tuanku cakap. Tok Guru tak perlu nak cakap banyak, tuanku cakap. Kata tuanku cakap, tuanku tunjuk contoh. Bila tuanku turun jadi imam sembahyang, takkan sok-sok kerajaan negeri tak boleh jadi imam sembahyang. Berani tuanku kata, sok-sok kerajaan negeri sila nak jadi imam. Takkan nak semua tuanku nak nak tak nak. Kalau hak tak erti, kena pergi belajar bagi erti. Tu takut lagi tu. Kena pergi belajar, tuanku kata sila. Takkan nak tolak tuanku sila. Ni yang dikatakan mudah kerja. Sebab bila tuanku boleh nak jadi imam, orang bawah semua pekat belajar jadi imam. Sebab kena tuanku buat belawak, sila. Hari ni beta dah duduk belakang. Nak tak nak, kena erti. Ni kata mudah selepas hadapi kesusahan. Setiap benda mesti susah dulu tuan. Barulah kita akan berhadapan dengan kesenangan. Jadi kalau nak cerita nak menang mudah. Pada Nabi bila ada sahabat pergi jumpa wahai Rasulullah, tak boleh ke minta doa bagi Islam ni menang? Waktu di Mekah tak tahan dah dengan seksaan. Sahabat berjumpa oleh Rasulullah, tak boleh ke bagi minta doa bagi Islam ni menang? Nabi Khalif tengok muka sahabat. Nabi kata bukan tak boleh, tapi aku malu ke Allah Ta'ala. Berjuang tak pun tiba-tiba minta nak menang. Kerja tak buat tiba-tiba nak gaji tuan-tuan. Kerja tak buat tiba-tiba nak anugerah. Kata Nabi